Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Masrina binti Muhammad Samsuri. Baiklah, hari ini saya akan mengulas kes mahkamah yang telah saya kaji sebelum ini. Kes mahkamah yang saya kaji adalah berkaitan dengan pendakwa raya lawan Fazlah Said Salis dan seorang lagi. Dalam artikel ini, kes ini di bawah Mahkamah Rayuan Putrajaya. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit berkenaan kes ini. Baiklah, sebelum kes ini dibawa ke Mahkamah Rayuan, kes ini telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Sebelum Yang Arif Hakim telah memutuskan kes ini terdapat beberapa kecacatan yang menyebabkan orang yang dituduh dibebaskan dan tidak disabitkan kesalahan. Pasti tertanya bukan, apakah kes yang telah dibicarakan bagi pengundasan ini? Baiklah, bagi pengundasan kes mahkamah yang telah saya buat, kes ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Baiklah, kes ini telah melibatkan dua orang responden yang telah dituduh atas tuduhan pemilikan dadah berbahaya. Baiklah, responden pertama dikenali sebagai Fazlah Said Saleh telah dituduh dengan kesalahan di bawah S39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 ADB kerana memperedarkan dadah berbahaya sejumlah 1528 gram. Manakala responden kedua iaitu Talenah Nasir Omar juga disabitkan di bawah akta yang sama atas kesalahan memiliki dadah berbahaya sejumlah 2708 gram. Baiklah, kes ini berlaku pada 21 November 2010 lebih kurang jam 6 petang di tempat tuntutan Bagasi E Ruang Ketibaan Antarabangsa RST MTB KLIA Sepang. Kes ini bermula apabila seorang inspektor yang bertugas di lapangan terbang tersebut mendapati responden ini berada dalam keadaan yang mencurigakan. Maka, seorang inspektor polis iaitu Sub Inspektor Ghazali bin Madin iaitu SP6 telah menangkap responden ini. Menurut saksi, semasa responden ini ditangkap, mereka membawa bersamanya satu beg bersama mereka. Bila mereka ke hadapan kaunter pemeriksaan, SP6 telah menahan mereka bagi melakukan pemeriksaan lanjut. Setelah didapati bersalah, kedua-dua responden telah ditangkap. Kemudian bahan-bahan iaitu dadah tersebut telah dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia bagi pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan lanjut telah dilakukan oleh Zulkifli Edin merupakan SP5. Beliau merupakan seorang pakar kimia dan beliau juga telah melakukan analisis lanjut terhadap bahan tersebut. Analisis dilakukan oleh Jabatan Kimia Malaysia, mereka telah mengesahkan bahawa bahan tersebut merupakan dadah berbahaya jenis methamphetamine seberat 1528 milik responden pertama dan 2708 gram milik responden kedua. Baiklah, melalui kes ini kita boleh lihat perbezaan yang terjadi terhadap timbangan dadah yang pertama kali, iaitu semasa timbangan di KLIA dan juga setelah ianya dianalisis oleh pakar kimia. Hal ini yang membuatkan kes ini mengalami kecacatan dan kecurigaan oleh Yang Arif Hakim. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada isu-isu berbangkit dalam kes ini. Pertama, sudah pastilah berkaitan dengan timbangan bahan bukti yang tidak sama antara timbangan yang telah dibuat oleh SP6 di KLIA manakala yang telah dianalisis oleh SP5. Kedua, berkaitan dengan kecacatan yang terdapat pada SCBT itu terdapat koyakan yang jelas pada bahan bukti apabila ia dihadapkan di Mahkamah Tinggi. Yang ketiga adalah kehilangan telefon bimbit kedua-dua responden selepas tahanan dibuat. Baiklah, seterusnya keputusan mahkamah. Berdasarkan keterangan dan fakta yang telah dibuat, Yang Arif Hakim telah memutuskan bahawa fail rayuan yang telah difailkan oleh pendakwa raya terbatal kerana tidak bermerit dan pihak pendakwa raya gagal membuktikan bahawa kes ini wujudnya kes prima sivil terhadap kedua-dua responden di atas pertuduhan yang dikenakan ke atas mereka. Maka pihak Yang Arif Hakim telah memutuskan bahawa responden tersebut tidak bersalah dan mereka telah dibebaskan. Hal ini telah dikuatkan dengan fakta-fakta yang jelas telah diberikan dalam kes ini. Pertama adalah berkaitan perbezaan timbangan kasar kedua-dua analisis yang telah dibuat oleh SP6 dan SP5 yang menimbulkan kecurigaan terhadap bahan-bahan bukti ini yang telah dihadapkan di mahkamah. Seterusnya berkaitan dengan kecacatan yang terdapat pada STB iaitu terdapat koyakan yang jelas pada bahan bukti apabila ia dihadapkan di Mahkamah Tinggi.
Menurut SB6, dia telah mengoyakkan sedikit bahan tersebut di bahagian bucu. Manakala menurut saksi-saksi yang lain, mereka tidak tahu menahu berkaitan dengan kes ini. Pada pendapat Yang Arif Hakim, bahan-bahan tersebut telah pun ganggu tetapi tidak tahu bila dan siapa yang melakukannya. Seterusnya adalah berkaitan dengan kehilangan kedua-dua telefon bimbit milik responden apabila ditanya oleh Yang Arif Hakim di mahkamah. Telefon bimbit kedua-dua responden ini merupakan bahan penting yang sepatutnya menjadi bukti dalam kes ini. Seterusnya, undang-undang dirujuk. Baiklah, di bawah kes ini, undang-undang yang dirujuk adalah di bawah Undang-Undang Jenayah Dadah. Berdasarkan keseluruhan kes di atas, ianya berkaitan dengan pengedaran dadah yang berlaku di KLIA Malaysia. Kes ini dirujuk di atas undang-undang yang telah dirujuk di bawah Akta Dadah Berbahaya 1953 S39B-1/A atas kesalahan penyalahgunaan dadah berbahaya. Terusnya kita akan bincangkan pasal kesan pengedaran dadah. Baiklah, seperti yang kita tahu, pengedaran dadah adalah satu perkara yang cukup penting untuk dibanceras sehingga ini telah diberikan hukuman yang cukup berat oleh kerajaan. Kesan pertama terhadap penyalahgunaan dadah ini adalah berkaitan dengan peningkatan jumlah penagih-penagih dadah. Telah dilaporkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK telah menyatakan bahawa penagihan dadah bagi tempoh Januari hingga Jun 2020 sebanyak 95,505 orang yang telah dicatatkan. Seterusnya, 75.3% daripada mereka merupakan daripada kaum Melayu dan selebihnya daripada bangsa-bangsa yang lain. Menurut analisis yang telah dilakukan juga, jenis dadah yang paling banyak diambil adalah jenis amphetamine type stimulants sebanyak 60% dari jumlah keseluruhannya. Maka dengan peningkatan pengedaran dadah ini akan meningkatkan jumlah penagih dadah ini. Seterusnya, kesan penyalahan guna dadah ini akan turut memberi impak yang besar terhadap individu yang menghisap dadah ini, iaitu penagih dadah itu sendiri. Bahagian dadah ini akan mengubah seseorang individu itu menjadi seorang yang cukup berbeza. Antaranya, apabila seseorang sudah ketagihan, mereka akan mula menjauhkan diri mereka dengan masyarakat, kawan-kawan, malah dengan keluarga mereka sendiri. Mereka lebih selesa bergaul dan dekat dengan mereka-mereka iaitu penagih-penagih ini juga. Dari segi fizikal pula, mereka ini kelihatan kurus, tidak bermaya, malas, sentiasa berhayal, cepat marah, malah akan ada masanya mereka ini menjadi ketagihan yang berlebihan. Jika mereka ini mengambil dadah secara terlalu berlebihan, ia juga akan membawa kepada kematian. Selain itu, penyalahgunaan dadah ini akan turut memberi kesan kepada kerajaan. Seperti yang kita tahu, kita ada Akta Pemulihan Dadah di mana kos ini akan ditanggung oleh kerajaan. Oleh sebab banyak penyalahgunaan dadah ini, negara kita akan kehilangan pengurangan dana pengeluaran. Seterusnya, kerajaan juga terpaksa menanggung kos rawatan dan kemudahan bagi penagih dadah ini. Apabila tingginya jumlah penagihan dadah, maka kos yang perlu kerajaan keluarkan juga bagi merawat penagih-penagih dadah ini juga akan turut meningkat. Seterusnya, kos bagi meneruskan kegiatan penguatkuasaan seperti menambah anggota polis, kaki tangan, jabatan penjara, mahkamah, hospital dan sebagainya. Ini juga turut ditanggung oleh kerajaan. Selain dari kerugian dari segi keuangan, kerajaan juga telah mengalami kerugian begitu banyak jiwa yang seharusnya membangunkan negara, bukannya mencemarkan lagi imej negara. Kajian mendapati bahawa golongan belia merupakan golongan yang paling ramai terlibat dengan penagihan dadah ini. Telah direkodkan pada Jun 2020 sebanyak 68.4% daripada keseluruhan penagih merupakan daripada golongan belia yang berumur 19 hingga 39 tahun. Namun dengan sejumlah yang cukup besar golongan belia kita yang telah terlibat dengan dadah, maka kerajaan telah kerugian begitu banyak jiwa yang sepatutnya mampu membangunkan negara. Seterusnya, kita akan mengulas pula cara-cara bagi menyelesaikan masalah penagihan ataupun penyalahgunaan dadah ini. Baiklah, pertama, didikan sejak awal lagi. Seperti yang kita tahu, bab kata pepatah Melayu, melentur budak biarlah dari dabunya, maka mendidik anak biarlah dari kecil. Begitu juga dengan kes penyalahgunaan dadah ini. Ini merupakan peranan penting bagi kedua ibu bapa dan juga para pendidik bagi mengasuh anak-anak muda kita pada hari ini sejak mereka kecil lagi.
Mereka perlulah didedahkan tentang kesan-kesan penyalahgunaan dadah ini dan juga hukuman-hukuman yang akan mereka terima sekiranya mereka terlibat dengan pengaruh dadah ini. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh melakukan pelbagai aktiviti berkaitan dengan dadah yang boleh membantu anak muda kita memahami dengan lebih mendalam berkaitan dengan jenayah dadah ini supaya mereka tidak akan terpengaruh dengan kes penyalahgunaan dadah ini pada masa akan datang. Kedua adalah kerjasama daripada berbagai pihak termasuklah masyarakat, orang awam dan juga kerajaan. Dalam kes ini, kita perlulah bekerjasama untuk memerhati dan memantau golongan-golongan ini daripada terus melakukan kesalahan pengedaran dadah ini. Bila kita memiliki maklumat atau mengetahui apa-apa maklumat berkaitan dengan pengedaran dadah ini, kita perlulah melaporkan perbuatan ini kepada pihak berwajib agar mereka diadili dan diberikan hukuman yang sepatutnya. Selain itu, dengan tindakan kita ini, kita boleh menyelamatkan lebih ramai jiwa supaya tidak terpengaruh dengan perkara-perkara negatif seperti ini. Akhir sekali ialah kesedaran dalam diri individu itu sendiri. Dengan adanya kesedaran dalam diri individu itu sendiri, masalah ini lebih mudah untuk diatasi. Dengan jika seseorang individu itu memiliki dan mengetahui penyalahgunaan dadah itu, maka mereka akan merasa jijik dan tidak akan mendekati dadah ini. Kesedaran diri terhadap dadah itu penting bagi membentuk minda yang positif agar seseorang itu membuat sesuatu dengan pemikiran yang positif dan rasional. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.